Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Maulana Muhammad. Karena biasa banyak syukur kita. Goyang-goyang. Banyak syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha? Kita dapat bertemu lagi petang ini sebenarnya dijanjikan semalam. Mulai semalam kita akan bicara petang sempena dengan bulan Ramadan ini, iaitu membicarakan mengenai sirah. Tajuk kita sirah. Sirah sahabat, sirah Rasul, sirah Nabi, sirah para wali, untuk menjadi pengetahuan kita, pedoman kita, pengajaran kepada kita. Sirah. Apa arti sirah? Sirah ni artinya ialah penceritaan zaman dahulu yang benar. Yang benar. Kalau penceritaan tak benar itu sejarah. Sejarah belum tentu benar. Ada yang benar, ada yang tak benar. Tapi sirah biasanya dibuktikan oleh dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam begitu juga mengikut pendapat-pendapat ulama yang kita boleh guna pakai, di mana dia punya perawinya, sanadnya adalah kuat dan jelas. Kuat update hari ini, sama-sama petang hari ini ialah mengenai sirah. Sirah. Okey, siapa yang kita pilih hari ini? Kalau semalam, terima kasih Syarifah, terima kasih Rijal. Semalam kita bicara mengenai Nuaiman dan Saidina Uthman. Sedikit mengenai Saidina Uthman. Saidina Uthman ni hebat, satu-satunya insan yang mendapat menjadi 2 kali menantu Rasulullah. 2 anak perempuan Rasulullah jadi bini dia. Rasulullah kata, kalau ada nombor 3 aku bagi kat kau lagi. Kebetulan masa tu Fatimah dah kahwin Sina Ali. Ketidak kahwin dengan Sina Uthman juga. Macam itulah. Jadi menantu yang hebat, dapat 2 anak Rasul, bro. Kali, call. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar kau? Kali. Kali. Okey, bersama di tangan Atuk ini ialah perfume Kasturi. Brandnya Duha, Kasturi Duha. Atuk mengeluarkan perfume Kasturi Duha. Kasturi Duha. Inilah perfume Atuk yang saban hari kita berbicara mengenai sunnah, amalan-amalan sunnah Rasulullah. Amalan sunnah Rasulullah. Jadi antaranya ialah perfume Duha. Inilah barangan keluaran kita. InsyaAllah jika siapa yang berminat, bolehlah tengok beg kuning. Beg kuning tu, tengok beg kuning. Tengok beg kuning. Okey, beg kuning. Ya, Noliza, Assalamualaikum tu. Baju tu Haji serupa suami saya punya. Oi, pendeknya masa waktu. Itulah kebetulan. Kebetulan mungkin selera Noliza. Kalau Liza belilah baju tu, hampir samalah dengan selera nenek kau, anak-anak dia. Okey, tajuk kita hari ini ialah mengenai sirah. Sirah. Jadi sepanjang ceramah Atuk sekarang, oleh kerana Atuk menjadikan tazkirah ini, tazkirah petang ini, tazkirah duha ini adalah sebagai sebahagian daripada untuk mengiklan produk Atuk, maka diarahkan oleh TikTok supaya mesti ada menunjukkan produk di hadapan. Jadi Atuk tunjuklah produk ni, pegang gini, bukan berat sangat pun. Jadi siapa yang berminat boleh buka beg kuning boleh buat tempahan sekarang. InsyaAllah kalau tempahan sebelum 17 hari bulan, InsyaAllah akan sampai sebelum raya. Dan memang pun cepat pun. Ada yang ramai dah beli dah tu. Yang Sarawak pun dah sampai dah. Baru 2 hari dah sampai dah. Yang Labuan. Kawan kita di Labuan. Mizi Gri, apa khabar Mizi? Terima kasih kerana sudi menjenguk Atuk petang ini. Tajuk kita hari ini ialah mengenai sirah. Sirah ni penting. Sebab sahabat-sahabat Rasulullah, kita kalau nak bandingkan bagaimana ibadah Rasulullah, maka tak mampulah kita nak ikutnya. Maka kita cuba tengok ibadat sahabat-sahabat pula. Kok kita boleh ikut. Terutama sahabat-sahabat yang sudah pun dijaminkan syurga. Kita ikutlah, copy paste lah mereka. Apa yang mereka amalkan, apa yang mereka buat,
perangai mereka macam mana, kekayaan mereka bagaimana dia masyari, dan bagaimana dia orang sedekah pendapat mereka. Itulah. Jadi itulah yang membolehkan kita bual bicara kita. Kita pinkan dua-dua produk kita. Satu coklat, dua-dua kita pinkan. Pinkan, dua-dua pin. Jadi boleh tengok beg kuning tu, coba klik tengok apa produk yang jadi keluar Atuk. Ada logo sini. Logo Atuk ni ialah Haji Mat Atuk, HMA, Haji Mat Atuk. Terima kasih. Terima kasih Ishak kerana sudi hadir. Terima kasih buat pembelian. Terima kasih. Jadikanlah kenapa ada orang tanya kenapa Atuk pilih kasturi, perfume bauan kasturi. Kerana kasturi ini bauan syurga, satu. Yang kedua sunnah, dua. Yang ketiga Rasulullah suka kepada bauan kasturi. Jadi cukuplah membuatkan Atuk pun cari satu produk, kita buat kasturi. Jadi berhari raya lah dengan kasturi. Cuma orang lain macam-macam brand. Kasturi kijang, kasturi hitam, kasturi putih, macam-macam. Jadi Atuk, oleh kerana Atuk sayang kepada waktu duha. Sebab Atuk memulakan dah setahun lebih dah tazkirah waktu duha. Jadi untuk mengenangkan perkataan duha itu dan solat duha itu penting, maka Atuk letakkan nama duha, kasturi duha. Jadi sesiapa yang insya-Allah dah buat pembelian, dah beli, akan beli, bila spray untuk solat duha, cantik. Jadi ingat kasturi duha, ingat solat duha. Aku belum solat duha ni. Sebab apa? Sebab tak bau kasturi duha. Macam tu. Dah bau kasturi duha, dah bau dah. Aku dah solat dah tu. Dah solat dah tu. Ya Amal, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kerana sudi bersama petani. Tajuk kita hari ini ialah mengenai sirah sahabat-sahabat Rasulullah. Sementara menunggu berbuka puasa. Sepatut start pukul 5. Lewat sikit. Bawa nenek kau lah. Biasalah bawa nenek kau. Tak boleh tegur. Dia pergi mana-mana. Kena hantar je. Ya, pendekar penyu. Cik Su. Kita jadi driver kan. Nasib baik dia tak ada. Bahaya. Taklah takut sangat. Tapi biasalah. Bini kan. Okey, kau apa dia ni? Saya masih bagi. Orang Tino boleh guna kodok tu. Syarifah Muhammad. Boleh. Boleh sangat. Boleh. Orang Puang boleh. Boleh sangat. Ni kasturi duha ni untuk dua-dua. Jadi kalau sayangkan suami, belilah untuk suami satu. Hadiah. Bang, I nak hadiah. Nak surprise you satu. Pejamkan mata. Prank sikit. Wow, wanginya. Macam tu. Ataupun hadiah kepada isteri. Ataupun hadiah kepada mertua. Tok Bah. Ya. Ada surprise tahun ni. Surprise Tok Bah. Wah, pejam mata. Hidung tak payah tutup. Prank sikit. Wow, wanginya. Mestilah menantu kesayangan. Hadiah kepada Tok Bah. Boleh. Boleh sangat. Boleh sangat. Sembang petang ini. Jadi boleh juga dijadikan barangan hadiah. Kasturi duha boleh dijadikan juga sebagai barangan sedekah di masjid. Beli kasturi duha, letak. Kalau bagi RM20 pun, RM25 ke RM30 ke, harga jual Atuk RM26. Kalau beli direct, kalau di TikTok ni murah lah. Kalau orang first time beli dengan TikTok lagi murah. RM19 je Atuk, saya silap Atuk. Tapi orang pernah beli RM23 macam tu lah. Murah, termasuk tambang. Termasuk tambang pula. Murah. Kalau Atuk jual RM29, tambang RM5. Jadi RM34. Macam tu lah. Bapa tak ada COD-nya. COD tak boleh lah. COD, kalau beli COD mahal. RM29. Beli kat TikTok lah senang. Tak ada kapau. Di atas dapat tangga. Beres. Beres. Sama-sama hari ini. Okey, kita sambungkan tajuk kita. Siapakah sahabat yang menjadikan cerita sirah kita? Semalam Atuk memang tak tahan. Tak tahan. Air mata keluar. Kerana bercerita mengenai Nu'aiman. Nu'aiman ni nakal sungguh. Nakal sungguh Nu'aiman. Tapi dia ahli syurga. Rasulullah sendiri yang mengemumikannya. Rasulullah sendiri yang kapannya. Rasulullah sendiri yang solatnya. Tapi dia nakal. Dia mabuk, dia pergi masjid. Dia mabuk uyuh hayang ini.
Rasulullah kata, oi Naiman, kau tu mabuk, jangan masuk masjid. Iyalah Rasulullah. Macam tu lah. Naiman. Rasulullah tak marah. Mabuk pun tak marah. Oh, hebat Rasulullah ni. Hebat. Okey, sahabat Rasulullah yang berikutnya ialah Anas bin Malik. Anas bin Malik. Di samping tu kita buat bicara supaya kita dapat mengerti sirah-sirah sahabat yang hebat. Sahabat ni banyak peranan dia. Ada sahabat yang menjadi businessman untuk membantu perkembangan dakwah Islamiah. Ada sahabat menjadi penulis, penulis Al-Quran. Masa Rasulullah tidak ada tulisan hadis, tidak ada. Masa Rasulullah tidak ada hadis. Masa Rasulullah tulis Quran, tulis, yang tukang tulis. Masa Rasulullah ada tukang perang. Panglima perang, tentera perang, pergi perang. Zaman Rasulullah ada yang yang suka membantu Rasulullah, ada yang pegang capai Rasulullah, macam-macam. Jadi kita baca Anas bin Malik. Siapa Anas bin Malik? Anas bin Malik masih dalam usia belia. Dia masih muda. Ibunya yang bernama Al-Ghumaysyah mengajarkan kepadanya 2 kalimah syahadah. 2 kalimah syahadah. Mengisi hati Anas untuk menyertai Nabi SAW membawa ajaran Islam yang bernama Muhammad bin Abdullah. Anas pun langsung tertarik untuk mendengarkan. Tidak mengherankan, terkadang telinga dapat membuat seorang menjadi jatuh cinta sebelum pandangan mata menyaksikan. Begitulah orang yang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hebat tengok. Ya Tok Lik Blues, terima kasih. Kita baca sirah Anas bin Malik. Anas bin Malik. Anas bin Malik, semua mata dan hati manusia menjadi tertarik untuk menanti perjalanan yang disusuri oleh Nabi SAW, sahabatnya menuju ke kota Madinah. Kota Madinah. Para remaja setiap pagi berteriak, Muhammad telah datang, iaitu berlakunya penghijrah Madinah. Anas bersama kawan-kawan kecilnya yang lain berlari menuju ke suara yang melaukan Muhammad telah datang. Akan tetapi ia tidak mendapati apa-apa dan akhirnya kembali dengan hati yang sedih. Begitu sangat nak bertemu dengan Anas Malik ni. Begitu sangat nak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Anas bin Malik. Nak bertemu dengan Rasulullah. Di suatu pagi yang cerah dan segar, beberapa orang pria di kota Madinah berteriak seraya mengatakan Muhammad dan seorang sahabatnya tiba dari Madinah. Serentak beberapa orang pria dewasa bergerak menuju jalan yang disusuri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua bergegas secara berbondong-bondong, berlari menghampiri Rasulullah, dan di antara mereka juga banyak yang anak dalam usia belia juga. Wajah berseri dan hati bahagia pergi berbondong-bondong menyambut kedatangan Nabi Muhammad. Itulah hebatnya Rasulullah. Apabila Rasulullah dihalau bila pergi ke Yathrib, tetapi berbeza benar dengan Rasulullah hijrah ke Madinah. Hijrah. Ahlan wa sahlan ya Rasulullah. Rasulullah berhijrah ke Madinah. Tibalah Rasulullah bersama sahabat, iaitu Sayyidina Abu Bakar. Mereka berdua tiba dengan sambutan meriah yang diberikan penduduk Madinah yang penuh sesak berdiri, dan para dewasa dan kanak-kanak termasuk wanita. Sedang para ibu dan gadis berada di atas rumah memandang dari jauh datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasul masing-masing bertanya di antara satu sama lain. Allahu Akbar. Inilah sambutan Rasulullah bila berhijrah ke Madinah. Cerita yang dibawa oleh Anas bin Malik. Hebat bercerita. Allahu Akbar. Hari itu menjadi sejarah. Anas masih terus mengenangkan hingga pada usia lebih dari 100 tahun. Wah, hebat Anas Malik ni. Anas sebagaimana penduduk Madinah memanggilnya dengan panggilan manja saat itu berusia 10 tahun. Masa hijrah Rasulullah sampai ke Madinah tu Anas berumur 10 tahun.
Dan dia menjadi bahagia dapat membantu Rasulullah. Orang muda ini dapat membantu Rasulullah. Ia terus tinggal dalam asuhan sahabat Rasulullah hingga beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tinggal anak angkat Rasulullah, Anas bin Malik. Anas bin Malik. Dan di antara perawi yang paling banyak mengenai hadis-hadis Rasulullah. Hebat Anas bin Malik. Allahu Akbar. Kalau kita lah berada di tempat Anas bin Malik, maka syurgalah kita. Alhamdulillah. InsyaAllah. Tapi tak jadilah. Dah lepas dah. Ya, Mama Cik. Apa khabar Syekh? Jui, Mai, Joy. Terima kasih. Kau update day hari ini. Sirah Rasulullah. Waktu petang, Ramadan, kita masih lagi mengumpul pahala. Atuk berbicara. Anda semua mendengar. Kita kutip-kutiplah pahala di jejak-jejak pantai Ramadan. Semoga tidak membazir waktu kita. Sementara nenek kau sedang masak, sedang buat itu, buat ini. Terima kasih. Terima kasih. Ya, yang beli pun ada. Terima kasih. Terima kasih. Kita berbuka puasa petang ini. Sama-sama berbuka puasa. Sembang-sembang petang ini. Anas bin Malik. Anas dalam pergaulan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat apa yang tidak didapati oleh anak dari ayahnya. Anas mendapat segala-galanya daripada Rasulullah. Anas baru berumur 10 tahun. Rasulullah sudah ambilnya sebagai anak angkat. Hebatnya Anas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Anas bin Malik. Ia juga menemukan dari keagungan sifat Rasul yang membuatkan seluruh dunia merasa iri hati kepadanya. Itulah keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita persilakan Anas untuk bercerita tentang beberapa kisah mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Ini kata Anas bin Malik. Ya Miza, Assalamualaikum. Ustaz, panggil atuk. Panggil atuk. Assalamualaikum atuk kata. Atuk. Miza first time kau masuk. Kalau pagi pukul 10 atuk. Pagi pukul 10. Petang pukul 5. Pukul 5. Pukul 10 tu dah lama dah. Setahun lebih dah. Dah setahun lebih dah. Every day pukul 10. 10 lebih lah. Orang tua kan. 10, 20. Macam tu lah. Lebih kurang. Tapi pukul 10 lebih lah. 1 jam. Itu mengenai tajuk. Dia ada tajuk-tajuknya. Macam tajuk besok apa dia? Indahnya Lailatul Qadar. So kita bincanglah tajuk tu. Waalaikumsalam. Panggil atuk bagi salam sekali lagi. Assalamualaikum tok kata. Dan petang ni daripada semalam 10 hari akhir Ramadan, atuk ambil kesempatan petang untuk mengingati pejuang-pejuang Rasulullah, termasuk Rasulullah sendiri, sahabat-sahabat Rasulullah, supaya dia menjadi pedoman, pegangan kepada kita. Bercerita mengenai daripada dia tengok Hindustan tu. Allahu Akbar. Baiklah dengan atuk berceloteh di sini. Jadi semalam dua sahabat besar iaitu Nu'man dengan Sayyidina Uthman. Hari ini Anas bin Malik umur 10 tahun. Rasulullah berhijrah ke Madinah, dia berumur 10 tahun dan dia ambil anak angkat sebagai anak angkat kepada Rasulullah. Ini pertama kali. Ya cik, terima kasih. Barang murah baik. Ya memang. Inilah kasturi duha. Terima kasih. Kucing join. Wow. Encik Dabus. Terima kasih. Tidur selalu. Tak hati tidur selalu. Apa kata Anas bin Malik mengenai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Paling baik. Beliau adalah manusia yang paling lapang dadanya. Dan beliau adalah manusia yang paling penyayang. Allahu Akbar. Very loving. Love couple. Kita akan ada cerita mengenai Aisyah. Bagaimana loving couple ni. Wow, very beautiful. Sedangkan Rasulullah dengan Aisyah ni beza dia 35 tahun. Tapi wow, mengalahkan Romeo Juliet, mengalahkan. Hebat Rasulullah kita ni, hebat. Siapa yang nak hebat, tirulah macam Rasulullah sayang kepada Khadijah, macam Rasulullah sayang kepada Aisyah, macam Rasulullah sayang kepada semua isteri-isteri. Allahu Akbar. Cantik kan? Cantik. Jadi Anas bin Malik berkata, Rasulullah ini ialah seorang yang baik akhlak. Allahu Akbar. Beliau adalah manusia yang paling lapang dadanya. Lapang, terbuka.
sedia menerima apa saja kritikan dan sebagainya. Itulah Rasulullah. Dan beliau orang yang penyayang. Yang penyayang ni yang mahal. Kita perlu tahu bahawasanya bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, pemurah dan penyayang. Itulah sifat Allah SWT. Maha pemurah, penyayang. Jadi Rasulullah juga seorang penyayang. Itulah sifat yang seiring di antara cinta kasih Rasulullah. Cinta kasih Allah kepada Rasulullah ni terlampau tinggi, sehingga Rasulullah ini adalah Rasul yang paling agung di antara 25 Rasul. Kasim, ala Kasim, apa khabar? Apa khabar? Sorry saya. Jafar Syarif, terima kasih. Siapa yang berminat kepada Kasturi Duha, boleh tekan beg kuning itu. Beg kuning atau mana-mana video atau pergi kat beg kuning, buat tempahan. Sekarang harga cukup murah. Harga di TikTok murah berbanding harga di botol ni. Atuk dah tulis dah. Di botol ni RM29 satu. RM20 satu. Di TikTok tak sampai kan. Tu dia diskaun lah. Tu dah masuk tambahan. Kalau beli dengan atuk RM29, campur tambahan lagi RM5. Kan? Jadi 34. Belilah dekat TikTok. Ya Halim Al-Muttaqin. Assalamualaikum Tok. Semoga sihat selalu. Amin. Waalaikumsalam Lim. Apa khabar Lim? Apa khabar? Buka puasa dengan apa hari ni? Kalau Kelantan kan akok lah. Akok kan gelumuk boyo. Berat-berat tu. Tai itik. Badak berendam. Ya Gunas. Lawa baju tu. Terima kasih. Inilah baju kekasih hati yang hadiah. Itulah dia sebenarnya. Kadang-kadang kalau atuk nak beli, atuk tak beli corak macam ni. Ni kau yang beli. Dengan dibantu oleh anak-anaknya. Jadi nampak muda lah. Dia nak bagi nampak muda. Tu tak kisah pun nampak tua. Tak ada orang nak dah. Kau off the day hari ni. Tak habis cerita kita ni. Tak habis cerita Anas bin Malik. Kita berbicara. Apa kata lagi Anas bin Malik? Beliau pernah menyuruhku untuk membeli sesuatu, dan aku pun keluar membeli. Sebab Anas bin Malik ni bukan hamba. Inilah yang dilakukan oleh revolusi yang dilakukan oleh Rasulullah. Tidak ada penghambaan. Yang ada ialah anak angkat. Halim makan nasi tu. Makan nasi. Baguslah. Makan nasi. Boleh apa saja asalkan rezeki. Makan je lah. Makan je Lim. Jangan kira. Jadi Anas kata, aku disuruh oleh Rasulullah keluar membeli. Di tengah jalan aku berniat untuk bermain bersama para anak-anak di pasar. Anas ni dia muda lagi, umur 10 tahun. Ya Tok, silakan. Jangan makan. Belum. Belum lagi. Kalau kawan di Sabah awal ya setengah jam. Mana kawan kita di Sabah? Selalu kawan kita di Sabah kalau tahun lepas perli kita. Tok, kita dah buka puasa. Lain macam dia perli kita. Lain macam dia perli kita. Macam itulah. Dia perli kita. Tok, kita dah buka puasa. Ya Tok. Jadi tak sama dengan kita. Tak sama dengan kita. Jadi pada suatu hari Rasulullah menyuruh Anas pergi beli barang. Jadi Anas ni berniat nak bermain dulu lah. Dia kanak-kanak kan. Saat aku sudah bertemu dengan anak-anak tadi, aku merasakan ada seorang pria yang berdiri di belakangku, dan ia menarik bajuku. Aku menoleh ke belakang. Ternyata ia adalah Rasulullah. Beliau tersenyum seraya berkata, "Wahai Anas, apakah kau sudah melakukan apa yang aku suruh?" Aku menjadi kelang kabut lah Anas. Because dia Rasulullah suruh pergi beli. Dia buat main-main je. Anas pun malu lah. Malu dah Anas pergi beli barang. Rasulullah tak marah. Rasulullah tak marah. Itulah hebatnya Rasulullah. Rasulullah yang menjadi keagungan kita. Keagungan. Kemudian mengapa kau lakukan ini? Beliau pernah berkata kepada aku, mengapa kau tidak mengerjakan apa yang aku suruh? Rasulullah SAW memanggil Anas, maka beliau memanggilnya dengan panggilan manja. Rasulullah panggil manja tau. Manggil Anas. Iaitu kasih sayang. Terkadang beliau memanggil Anas dengan Unais. Unais. Kadang-kadang beliau memanggil dengan nama anakku. Begitulah sayangnya Rasulullah. Rasulullah ni suka menggunakan nama-nama yang hebat. Nama yang hebat. Seperti mana Aisyah, Ya Humairah. Ya Humairah. Maknanya ya wahai si pipi merah jambu. Kau boleh bayangkan cantiknya Aisyah kan?
Apabila Rasulullah kata ya Humairah, ya si pipi merah jambu. Itulah panggilan Rasulullah kepada Aisyah. Tok Him, ya nak beli minyak tau? Boleh. Bukan minyak, perfume. Boleh. Tapkan apa ni beg kuning tu. Beg kuning buat order leh. Buat order. Perfume kasturi. Digemari oleh Rasulullah, digemari oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bau-bau wangi. Di syurga bau wangi. Bau wangi semua, bau busuk tak ada di syurga. Baulah kasturi. Sebab apa? Atuk pilih produk bau kasturi sedangkan perfume lain banyak, sebab kasturi kesukaan Rasulullah. Kurang-kurang apabila kita berbau kasturi, Allahu Akbar ya Rasulullah. Ingat Rasulullah. Bang, bagi abang yang biru punya, bagi tak ayah biru punya, dah habis bateri dah. Bagi yang biru. Okey, tak baik. Pergi dapat Kalau dapat dah bayar apa semua, bagi tahu atuk. Bagi tahu atuk. Okey tok, settle. Settle. Sebab kalau beli dengan atuk, terima kasih. Kalau beli dengan atuk RM29. Campur RM5 tambah. TikTok ni apabila atuk buka kedai dengan dia, dia kata tak boleh. Ini harga mesti jual. Mesti jual RM23. Orang yang first time beli dengan TikTok RM19 je. Termasuk tambah. Allahu Akbar. Terima kasih Lim. Terima kasih bro. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Jadi dalam kita meneroka, mempelajari sirah-sirah ini penting. Rasulullah sangat menyarankan supaya kita mempelajari sirah. Sebab sirah ini amat membantu kita. Sebab penceritaan itu penting. Penceritaan. Semua penceritaan itu penting. Sebab Al-Quran tu sendiri pun ada banyak cerita. Cerita Nabi Yusuf, cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Zakaria, cerita Nabi semua Nabi lah, semua Rasul-Rasul Nabi semua ada. Semua penceritaan dia ada. Semua penceritaan dia ada. Itulah dulu dalam Al-Quran. Al-Quran. Kau of the day hari ini, sembang-sembang petang ini sementara menunggu. Terima kasih, Mai. Make sure buat payment proper dengan TikTok. Kalau tidak TikTok dia reject. Dia reject. Ada ramai juga pembeli yang timbul masalah. Ngatuk tak kisah. Sebab payment tu pergi kepada dia orang, tak pergi kepada atuk. Atuk ambil kemudian. Tak apalah. Sebab nak secure kan. Bukan secure apa, semua urusan ni bergantung kepada dia. Termasuk kita bayar commission kepada dia lah. Kepada TikTok. Kepada TikTok. Tapi atuk suka guna TikTok ni sebab dia urus semua. Semua dia urus. Atuk tak kisah. Tapi penghantaran atuk buat. Penghantaran packing atuk buat. Produk atuk buat. Tapi dari segi campaign apa semua tu banyak dia buat. Banyak dia buat. Campaign apa semua, dan dia pun propose banyak proposal. Jadi atuk ambil dia lah, senang. Quote of the day hari ini, sembang-sembang pagi, apabila nak buat live dan ada beg kuning tu, atuk kena sentiasa pamerkan produk. Ini syarat dia. Kalau tidak, dia akan remove. Dia akan remove. Dia remove tak ada apalah. Tak ada apalah. Jadi atuk terpaksa buat dah. Apa yang buat sebenarnya dia nak lah. Ikut peraturan dia lah. Kita kena ikut peraturan dia. Sebab kalau tak ikut tak boleh. Tak ikut tak boleh. Kita kena ikut peraturan dia. Sembang-sembang pagi hari ini, quote of the day hari ini, sembang pagi mengenai sirah. Sirah sahabat. Sirah sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik. Mana Anas bin Malik ni? Hilang dah. Oi, Anas, mana kau pergi? Kejap ya. Kejap. Sembang-sembang hari teruskan. Nanti atuk cari. Atuk cari dia mana pergi Anas bin Malik ni. Okey, sembang-sembang lagi. Sembang-sembang lagi bersama dengan atuk. Atuk tengah cari ni, hilang dah. Hilang dah, ke mana pergi dia ni? Ke mana pergi? Anas bin Malik. Mana Anas bin Malik? Anas bin Malik.
Anas bin Malik ni tersohor di antara perawi yang paling banyak. Paling banyak itulah Anas bin Malik. Anas bin Malik. Tak jumpa lagi. Kumpulan kisah. Saya masih bersama dengan Atuk hari ni. Atuk masih ada. Masih ada. Atuk tengah cari ni. Tengah cari ni. Dah hilang dah. Aduh, hilang dah. Hilang macam tu lah. Kongsi ramai-ramai. Orang guna. Cas. Biasalah. So, 60 sirah Rasulullah. 60 sahabat. Jauh buku pula. Alahai PDF pula. Okey, seperti biasa, terima kasih. Seperti biasa, Atuk tengah cari. Hilang ni. Hilang, ke mana kamu? Hilang, ke mana kamu? Hilang, tengah cari ni. Tengah cari. Cari, jangan tak cari. Cari, kita ambil yang mudah-mudah je lah. Okey, kita akan sambung semula mengenai Anas. Tak jumpa Anas ni. Okey, kita pergi kepada kisah sahabat-sahabat Rasulullah yang dijamin syurga. Ini pun seronok juga. Seronok juga. Orang yang dijamin syurga, kita pun nak juga. Nak juga, tak dapat dah. It's too late. Tapi tak semesti tak boleh masuk. Terima kasih. Terima kasih kerana buat purchasing. Terima kasih banyak. Okey, siapakah sahabat Rasulullah yang dijaminkan syurga? Pertama ialah Sayyidina Abu Bakar. Kisah pertama sahabat Nabi Rasulullah SAW yang dijamin syurga adalah Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq ni dijamin syurga tak? Dijamin syurga. Beliau merupakan bahagian daripada sahabat Rasulullah, orang yang pertama masuk Islam. Orang dewasa yang pertama masuk Islam, Sayyidina Abu Bakar. Pemuda yang pertama masuk Islam, Sayyidina Ali. Sayyidina Ali. Kan hebat tu. Kita yang ke berapa? Kita yang ke berapa bilion? Kalau my card kita tulis Muslim yang ke bilion. Bilion kita. Dia yang pertama Abu Bakar. You just imagine. Wanita pertama Khadijah. Orang dewasa pertama Abu Bakar. Bayangkan nombor kad pengenalan dia Islam Muslim 000001. 01. Hebat kan? Hebat kita nak Abu Bakar. Abu Bakar sahabat yang selalu mendampingi Rasulullah SAW, tidak pernah berpisah. Akrab, sayang, mengatasi segala-galanya. Abu Bakar terkenal sebagai peribadi yang lembut. Abu Bakar ni lembut, tidak garang seperti Umar, tidak, lembut, cakap lemah lembut, dan orangnya banyak sabar, dermawan. Dan pernah membebaskan 70 budak-budak hamba abdi. 70. You bayangkan kalau 100 dirham seorang, berapa dia kena bayar? Abu Bakar ni orang kaya. Rasulullah memberikan gelaran As-Siddiq kepada Abu Bakar yang memiliki arti berkata benar. As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Dia seorang je dapat As-Siddiq. Gelaran yang diberi oleh Rasulullah SAW. As-Siddiq itu maknanya sentiasa berkata benar. Berkata benar. Okey, Abu Bakar juga menemani penghijrahan Rasulullah. Ini reka-reka yang ni. Masa hijrah, Abu Bakar lah yang menemani Rasulullah. Rasulullah untuk ke Madinah. Walaupun mengalami ancaman bahaya bunuh daripada orang kafir, Abu Bakar tetap setia berdamping dengan Rasulullah. Saat Rasulullah sakit, Abu Bakar ditunjukkan oleh Nabi Muhammad untuk menggantinya sebagai imam solat. Bila Rasulullah mulai nazak, mulai sakit, nak wafat dah, umur 62, 63,
maka Rasulullah kata, ya Abu Bakar, kau pergilah mengimani solat di masjid. Di masjid. Ketika Rasulullah meninggal dunia, banyak para sahabat yang tidak percaya atas kematian Rasulullah. Namun Abu Bakar satu-satunya mengingatkan bahawa Rasulullah juga seorang manusia, sama halnya dengan mereka yang lain. Abu Bakar melanjutkan kepimpinan Rasulullah sebagai khalifah umat Islam. Saat menjadi seorang khalifah, Abu Bakar tetap berada di jalan yang lurus, gigih untuk melindungi umat Islam, memerangi kaum yang murtad. Jadi apabila Rasulullah wafat, berlakulah isu-isu murtad, tak nak bayar zakat dan sebagainya. Jadi masa wafat Rasulullah, tugas Abu Bakar ialah memulihkan imej Islam dan memerangi orang murtad dan memerangi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Dipendekkan. Pandai ceritanya. Ini dipendek sebab kita nak tahu siapa 10 orang yang 10 orang yang dijamin syurga. Yang kedua ialah Umar Khattab. Sahabat Nabi berikutnya yang dijamin masuk syurga adalah Umar bin Khattab. Dedikasi Umar untuk Islam sangat besar dalam hidupnya. Pada awal kali Islam hadir di Mekah, Umar sempat berniat untuk membunuh Rasulullah. Umar salah seorang orang yang paling kuat tahu nak membunuh Rasulullah. Jangan. Namun setelah mendengar saudarinya membaca Al-Quran, Umar yang cerdas dan rasional dapat menilai bahawa kalimah yang dibaca oleh adiknya itu bukanlah ciptaan manusia. Alih-alih membunuh Muhammad, Umar bin Khattab menghampiri untuk memeluk Islam secara sedar, secara sukarela. Hidayah diberi oleh Allah SWT kepada Umar. Setelah memeluk agama Islam, Umar menjadi orang yang paling berani dan tidak segan mengangkat pedang untuk membela kebenaran ajaran Islam. Umar juga menjadi orang yang paling berani memberikan gagasan dan kritikan kepada Rasulullah. Nabi Muhammad memberi gelaran Al-Faruq yang memiliki erti membeda antara yang benar dan yang salah. Umar Al-Khattab Al-Faruq, itu gelaran dia. Itulah Sayyidina Umar, calon yang kedua masuk syurga. Calon yang kedua masuk syurga. Seterusnya calon yang ketiga. Calon kedua ada lagi. Setelah Abu Bakar wafat, Umar melanjutkan posisi khalifah sebagai pemimpin Islam. Umar Al-Khattab selalu menjalankan peranannya, membuatkan berbagai sistem baru. Zaman Umar lah. Apabila semua zaman Abu Bakar sudah hapus, orang tak bayar zakat apa semua ni, zaman Umar mengembangkan pengaruh Islam, mengembangkan dakwah Islamiah. Umar lah memperkenalkan gaji kepada askar, sistem pentadbiran yang baik. Allah memberi ilham kepada Umar untuk menjadi pemimpin yang agung. Bahkan ketika wabah melanda, Umar rela tidak makan dan mendahului rakyatnya untuk makan. Kepimpinan Umar membuatkan syiar Islam meluas sehingga 1/3 penduduk dunia. Kepimpinan Umar lah membuatkan 1/3 daripada penduduk dunia dimiliki oleh Islam dengan pertolongan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itulah Umar Siddiq. Umar Abu Bakar. Umar Khattab. Umar Siddiq pula. Siddiq itu kan Abu Bakar. Sema-sema petang hari ini mengenai sirah. Siapa ada sirah? Boleh? Boleh type situ. Siapa? Opah say. Ya. Noliza. Ya. Terima kasih. Like semua. Like semua. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya, calon yang ketiga. 2 calon sudah pun mendapat syurga. Allahu Akbar. Calon syurga bro. Bukan calon pemimpin negara. Bukan calon jadi cikgu. Bukan. Calon ahli syurga. Allahu Akbar. Ya Allah, berilah syurga kepada kami semua ini, ya Allah, yang sedang mendengar kisah-kisah Abu Bakar dan Umar, ya Allah. Rindunya kami kepada Umar dan Abu Bakar, ya Allah. Masukkanlah kami dalam syurga seperti mana Engkau memasukkan Abu Bakar dan Umar, ya Allah. Amin. Itu yang kita nak. Itu yang kita nak. Berkat bulan Ramadan ni, ya Allah. Engkau maha mendengar apa yang aku cakap ni, ya Allah. Masuklah kami semua ini dalam syurga tanpa hisap seperti mana Umar dan Abu Bakar. Umar, Abu Bakar. Amin. Doa lah tu. Dah doa. Doa sebelum buka puasa. Terima kasih pembelian Isbain. Terima kasih. Pastikan proper payment. Mengikut TikTok ada ramai yang beli tapi reject payment. Atuk tak boleh buat apa tu. Terima kasih banyak atas pembelian. Atuk tak boleh buat apa masalah payment. Sebab itu direct dengan TikTok. Direct TikTok, direct dengan Bahir. Atuk tak boleh buat apa.
Atuk beri apa. Terima kasih banyak. Jadi tak jadi tak apa. Itu rezeki. Tapi atuk amat berharap supaya berhari raya lah kali ini dengan bauan kasturi. Ingat kasturi, ingat Rasulullah. Ingat kasturi, ingat duha. Ingat kasturi, dah solat duha ke belum? Macam tu. Kan ada jasa tu. Ada jasa. Bi. Ya, Bi. Apa khabar Bi? Terima kasih. Like sama. Okey, calon yang ketiga. Calon syurga yang ketiga. Osman bin Affan. Atuk jealous dengan Osman. Atuk jealous tahu dengan Osman ni. Sebab dia boleh kahwin 2 anak Nabi tau. 2 anak Nabi. Dia jadi menantu 2 kali. Allahu Akbar engkau ni. Tetapi Osman bin Affan ni Osman bin Affan ni bukan sahaja Rasulullah malu dengan ketertibannya, tapi malaikat pun malu. Malaikat malu dengan Osman ni. Allahu Akbar, hebatnya Osman ni. Pernah pada suatu ketika Rasulullah sedang berborak dengan Abu Bakar. Dengan Abu Bakar. Rasulullah dengan Abu Bakar ni transparent, open. Jadi kain Rasulullah tu naiklah hampir kepada lutut. Duduk akak lutut kan? Akak lutut. Tiba-tiba Osman datang. Apabila Osman datang, Rasulullah betulkan tempat duduk tau. Menghormati kedatangan Osman. Sedangkan apabila Umar datang apa semua, dia tak kisah Rasulullah. Dia buat dak gitu je, nampak lutut sikit pun. Tapi apabila Osman datang, dia betulkan. Wah, itulah Rasulullah meraihkan Sayyidina Osman. Calon syurga bro. Calon syurga. Bukan komand-komand orang. Bukan calon presiden. Bukan. Calon syurga. Presiden tu tak tahu lagi. Mungkin pergi ke neraka tak tahu. Bye-bye. Hai. Kita ke syurga, dia ke sana. Bye-bye. Hai. InsyaAllah. InsyaAllah kita tak ke sana. Amin. Terima kasih. Okey, siapa Sayyidina Osman bin Affan? Osman bin Affan masuk dalam kategori sahabat Rasulullah yang dijamin syurga. Ia juga golongan atau golongan yang pertama memeluk agama Islam. 10 pertama memeluk agama Islam. Beliau menjadi khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab wafat. Osman terkenal sebagai saudagar yang kaya raya. Osman is billionaire. Osman ni orang paling kaya, billionaire, kaya raya. Di Mekah. Walaupun kaya, Osman sangat dermawan. Memiliki tutur kata yang baik serta banyak membelanjakan hartanya untuk zakat, sedekah dan infak. Malah Atu sudah cerita mengenai Sayyidina Osman. Dia cerita bagaimana dia membeli telaga daripada orang kafir dan dia bagi free je. Free je. Allahu Akbar. Hebat. Dan sampai sekarang pun harta Sayyidina Osman sampai sekarang berbilion ada di Mekah dan Madinah, ada di Saudi. Berbilion. Ada berbilion dan wakaf dia berbilion. Sampai sekarang. Sampai kerajaan Arab Saudi tak tahu nak buat apa dah dengan dana yang dia ada. Itulah hebat. Kita kalau boleh macam tu seronok. Seronok. Ya Allah, berilah kepada kami semua kaya raya dapat berinfak seperti Sayyidina Osman. Amin. Tak boleh Sayyidina Osman pun kiri-kiri pun jadilah. Dalam masa kepimpinan Sayyidina Osman, Islam semakin maju. Sayyidina Osman Islam makin maju. Di antaranya Osman membangunkan Angkatan Laut Islam. Angkatan Laut. Terima kasih pembelian. Terima kasih. Angkatan Laut Islam. Laut Merah. Kita mulai ada Angkatan Laut pada masa Sayyidina Osman. Kita ni orang tanah Melayu, orang Sumatera ni, iaitu dapat ulama daripada laut. Dia pergi daripada Jeddah, kemudian pergi ke Yaman, kemudian pergi ke India, Gujarat, kemudian ke Aceh. Kemudian datang ke tempat kita. Ya, Puan Hasnia, terima kasih kerana sudi hadir mendengar sepatah dua kata mengenai sirah kita. Tajuk petang ialah sirah. Kalau pagi, tajuk kita. Pagi ada tajuk. Pagi besok tajuknya ialah indahnya Qiyamul Lail. Itu pagi besok. Pagi besok. Dan Sayyidina Osman juga menyusun satu mushaf yang digunakan sampai sekarang. Sayyidina Osman lah yang membukukan Al-Quran. Asalnya Al-Quran hanya ada dalam kepala sahabat. Sebab itu apabila satu ketika berlaku, apabila ada satu rombongan daripada Allah tak ingat, rombongan daripada Taif menjemput, kerana rajanya dia kata dia ingin sangat belajar mengenai agama Islam. Maka Rasulullah bergembira menghantar 70 orang hafiz. 70 orang. Rupa-rupanya itu adalah perangkap. Semua hafiz itu dibunuh. Rasulullah sedih.
Rasulullah sedih. Peristiwa pembunuhan Hafiz 70 orang itulah harta besar kepada Rasulullah. Kerana ditipu, kononnya nak meluk agama Islam, nak mengetahui mengenai Islam, hantar semua dibunuh. Masa itulah juga Rasulullah membaca kunut nazilah. Itulah bermulanya kunut. Sampai sekarang kita pun baca kunut. Imam Syafi'i kata kunut nazilah. Itu contoh. Jadi Sayyidina Uthman, yang kita baca Al-Quran ni susunan oleh Sayyidina Uthman. Jadi kita baca, bayangkan 1400 tahun Al-Quran tersusun seperti itu. Tidak kurang walaupun satu huruf. Tidak kurang, tidak tambah walaupun satu huruf. Al-Quran 1400 tahun. Allah bagi jaminan. Al-Quran aku jaga sehingga hari kiamat. Jadi kita tak payah risaulah dibakar oleh kafir-kafir itu semua. Benda sebagai ujung kuku je. Benda yang tak jadi darah daging je. Sebab Allah dah janji, aku akan jaga kalamullah. Aku akan jaga Quran ini sehingga hari kiamat. So jangan risau. Quran tak akan hilang. Yang penting kepada kita ialah beramal. Engkau duk sibuk orang bakar. Seolah-olah kalau dah bakar tak adalah kau nak belajar Quran. Yang bertimbun-timbun Quran kat rumah kau tak baca pun. Kau tak belajar pun. Kau tak baca terjemahan pun. Kau tak hafal pun. Kan dah kena merepek tu. Jadi 1400 tahun Sayyidina Uthman lah yang mengumpulkan Al-Quran sampai sekarang. Bayangkan pahala Sayyidina Uthman dapat. Orang baca Alif Lam Mim. Sayyidina Uthman mendapat 10 pahala kali di bulan Ramadan, sekali 70 kali. Itu baru 3 patah perkataan. Alif 10, Lam 10, Mim 10. Kalau Bismillahirrahmanirrahim 19 patah perkataan. Bayangkan. Allahu Akbar. Untuk Sayyidina Uthman, cemburunya kita. Tapi terima kasih Sayyidina Uthman. Terima kasih menantu Rasulullah. Kerana engkaulah menyusul Al-Quran. Kami dapat baca sampai sekarang. Kau tak tahulah. Kami kena hafal dalam kepala ni. Dalam kepala nak hafal Al-Quran 30 juzuk ni. Woi, itu duduk bro. Bagi orang yang hafal, Alhamdulillah. 3 calon dah selesai masuk surga. 3 dah selesai. Sekarang pukul berapa? 6.30. Dah tak lama lah. Kita selesaikan satu lagi. Sayyidina Ali setia pada Rasulullah sejak kecil. Setia pada Rasulullah ni sejak kecil. Itulah Sayyidina Ali. Sebab itu Rasulullah sayang kepada Sayyidina Ali. Rasulullah bagi anak Fatimah kepada Sayyidina Ali untuk jadi menantunya. Pernah satu ketika orang lelaki kan nak kahwin lebih. Pernah satu ketika Sayyidina Ali pergi jumpa Rasulullah nak kahwin satu lagi. Rasulullah kata tak payahlah. Cukuplah dengan Fatimah seorang. Kan Rasulullah tak bagi Sayyidina Ali. Tapi lepas Fatimah wafat, ramailah bini dia. Ramai bini dia. Tapi semasa dalam Fatimah, hanya Fatimah seorang sahaja. Rasulullah tak benar Sayyidina Ali kahwin lebih daripada satu masa Fatimah. Dia buat masa dengan Khadijah. Masa Khadijah kan Khadijah seorang. Allah tidak pernah memerintahkan Rasulullah kahwin lebih daripada satu. Khadijah. Lepas Khadijah tu ramai. Ada perintah-perintah Allah. Ada sebab-sebabnya. Kenapa dia kahwin dengan Aisyah. Kenapa dia kahwin dengan Ummi Salamah. Kenapa dia kahwin dengan puteri. Apa dah nama? Puteri yang paling cantik. Puteri Yahudi. Oh, cantik. Cantik sungguh. Dan memanglah isteri-isteri Rasulullah ni semua cantik. Muda-muda 30-an. Janda pun janda 30-an, 40-an. Cantik. Aisyah 9 tahun. Masa Rasulullah meninggal umur 53. Aisyah baru umur 18. Dia hidup bersama 10 tahun. Bersama 10 tahun. Mana umur Aisyah 10 tahun hingga bersama Rasulullah 8 tahun. Umur 10 tahun duduk bersama Rasulullah, dan umur 18 tahun Rasulullah wafat. Kan? Jauh beza kan? Kau tak payahlah tiru. Bro, cukuplah Rasulullah beramal dengannya. Jadi Sayyidina Ali minta Rasulullah nak kahwin. Rasulullah tak bagi. Cukuplah dengan Siti Fatimah. Rupa-rupanya Fatimah ni ialah ibu syurga. 4 wanita yang mengetuai syurga bagi pihak wanita. 4 wanita. Antaranya Fatimah. Yang kedua Khadijah, isteri dia. Inilah hebat Rasulullah. Yang berkait dengan dia 2 jadi ketua wanita di syurga. Dan yang ketiga ialah Maryam, ibu kepada Nabi Isa. Maryam. Dan yang keempat ialah Asia, isteri Firaun.
Isteri yang paling jahat. Tapi Asiah ni hebat, boleh masuk syurga. Dia tidak pernah minta cerai dengan Firaun. Dia walaupun jahat pun. Jadi kita kalau suami tidak sejahat Firaun, sabar je lah. Sabar, jangan marah atuk pula. Jangan, sabar. Ini kalau salah sikit, ceraikan saya. Firaun jahat bro. Tapi Asiah tak pernah minta cerai. Dan Asiah mati kerana dia dibunuh oleh Firaun. Tetapi masa Asiah hendak dibunuh, Asiah minta dengan Allah, berdoa, ya Allah, bukakanlah pintu syurga kepadaku. Allah membuka pintu syurga kepada Asiah. Asiah melihat istana yang besar berada di surga sedang menantinya. Masa tu Asiah tersenyum. Dan Firaun hairan. Engkau nak dibunuh pun tersenyum juga. Firaun nak marah. Firaun pun bunuh Asiah. Kata ulama, semasa dibunuh, Asiah sudah pun diangkat ke syurga. Allahu Akbar. Hebat kan? Hebat kan? Jadi siapa yang dizalimi oleh lelaki, mudah masuk syurga. Mudah. Jangan berungut bro. Ini suami kahwin satu, kita dah heboh dah minta cerai. Isteri yang minta cerai tak bau syurga bro. Tak bau syurga. Kalau setakat kerana suami kahwin lain kau minta cerai, itu bukan alasan yang kukuh. Itu alasan membuatkan kau tak bau syurga. Ma'uzubillah min zalik. Jangan main. Ada orang kerana dengar suami dia kahwin lain, dia minta cerai siang dan malam. Tak bau syurga bro. Jangan minta. Ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Atuk bukanlah masuk belah tu dah. Tapi ini kenyataan. Ini kata-kata Rasulullah. Kita kena sampaikan walaupun pahit. Kena terima bro. Kena terima. Kasturi duha. Jadi sekali-kali kena keluar iklan. Apa yang atuk pegang tu? Sebab nak baca tak nampak tu. Ini kasturi duha, perfume keluaran atuk. Keluaran Haji Mat Atuk. Ada Haji Mat Atuk, ada atas ni. Ni Haji Mat Atuk. Kalau beli nampak lah. Nampak terang. Haji Mat Atuk. Nama pun nama kasturi duha. Ada tagline. Macam Asia. Semua orang boleh naik. Sekarang semua orang tak boleh naik. Asia. Atuk punya apa dia? Bau wangi dapat pahala. Guna dia bau wangi. Guna dia insya-Allah dapat pahala. Sebab apa? Sebab sunnah. Kasturi sunnah. Kasturi bau wangi yang disukai oleh Rasulullah. Kasturi. Ibarat kasturi. Sebab itu apabila orang berpuasa, alionya wangi seperti kasturi. Bukan alio sekarang. Alionya di syurga nanti bau wangi seperti kasturi. Bukan alio sekarang. Alio sekarang busuk lah. Tapi orang berpuasa, bila bercakap di syurga nanti, alionya, bau nafasnya wangi macam kasturi. Ini dah kasturi. Tapi bukan kasturi ni lah. Kasturi di syurga. Di syurga bro. Di syurga. Di syurga. Sayyidina Ali. Sayyidina Ali adalah orang yang, anak muda yang pertama memeluk agama Islam. Dan orang yang kedua memeluk agama Islam selepas Khadijah. Tapi orang dewasa Sayyidina Abu Bakar. Allah menjadi Ali masuk dalam golongan sahabat Nabi, dijamin syurga. Sebab Ali telah mempelajari Islam dari usia yang anak-anak lagi. Umur 10 tahun lagi. 10 tahun dah belajar. Belajar langsung kepada Rasulullah. Ali belajar langsung dengan Rasulullah. Kesetiaannya terhadap Islam tidak perlu diragukan. Ali tidak pernah sekalipun absent. Tidak pernah absent berperang. Langsung dengan membela Islam. Semua peperangan masa Rasulullah, Ali menyertai. Perang Badar, perang Khandaq, macam-macam perang lah. Macam perang. Jadi Ali sentiasa mengikuti peperangan dengan Rasulullah. Hebat Ali. Hebat bro. Hebat. Untuk makluman, pembelian hanya apabila penghantaran untuk diguna hari raya, pembelian hanya 17 hari bulan. Hari akhir ya. Lambat lagi lah. Untuk Sabah Sarawak 14 hari bulan. Mengikut TikTok kata JNT hantar untuk Sabah Sarawak dan last date ialah 14. Untuk Semenanjung 17. Boleh lagi beli. Boleh. Tapi lepas tu pun boleh beli. Hari raya pun boleh beli. Boleh beli. Atuk jual. Atuk buat live hari raya. Jual. Tapi sampai lepas raya lah. Sama juga. Bau sama je. Atuk yang jaga quality control dia. Bau sama. Bau wangi sama, melekat. Kawan kata melekat sungguh. Okey, perjuangan Ali ni sepupu Rasulullah. Ali bin Abi Talib. Abu Talib. Bapa Ali ni menjaga Rasulullah. Paling sayang. Ketika Rasulullah berhijrah
Kawan-kawan kita di Sabah, ada tak di Sabah Sarawak dah berbuka ke belum? Tolong type sikit. Tolong kalau berbuka nak stop lah. Kita nak habiskan Sayyidina Ali sikit je ni. Kalau kawan-kawan yang masih belum berbuka, boleh teruskan bersama tu. Kalau kawan-kawan yang sudah pun berbuka di Sabah Sarawak, dia Sabah setengah jam pukul 7 lah, ataupun 6 lebih. Tak lama dah ni. Oi, mana kawan-kawan? Mana kawan di Labuan, Kuching, Sabah, Sarawak? Oi, mana lubuan tu? Mana Samariang? Hei, mana? Keluarkan dirimu. Kaum kafir Quraisy, Rasulullah berhijrah, Ali menyamar menjadi Nabi. Inilah pengorbanan paling besar. Masa Rasulullah berhijrah, Ali ditugaskan oleh Rasulullah supaya tidur baring tempat Rasulullah. Dia kalau hari tu orang kafir tak buka dulu, selimut terus tikam, matilah Ali. Tapi buka tengok Sayyidina Ali. Maka tak jadi bunuh. Berani Ali. Ketika kafir Quraisy hendak menyerang Muhammad, ternyata mereka menemukan Ali bukan Rasulullah. Sayyidina Ali 3 hari kemudian, Sayyidina Ali lepas 3 hari perjalanan Rasulullah ke Madinah, baru Sayyidina Ali menyusul ke Madinah seorang diri. Menyusul ke Madinah. Dia muda lagi masa tu. Muda lagi. Kemudian Ali diusulkan menjadi khalifah. Sebab itu sehingga tulus melakukan tugasnya, Ali diusulkan menjadi khalifah. Yang keempat, Ali Abi Talib merupakan orang terakhir dalam khalifah Ar-Rashidi. Cukuplah untuk 4 orang. Ramai lagi ahli-ahli syurga. 4 sudah berjaya masuk syurga. Tahniah, congratulations bro. Bro, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar Al-Khattab, Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Uthman, orang yang menyusul Al-Quran, dan juga Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, pemuda perkasa. Berilah 10 Sayyidina Ali, aku akan tawan dunia. Wah, itu kata-kata hebat daripada pujangga sekarang. Berilah 10 Sayyidina Ali, aku akan tawan dunia. Hebat kan? Jadi cukuplah untuk hari ini. Selamat berbuka puasa. Jangan lupa berdoa. Berdoa buka puasa ni, minum air sikit baru doa. Bukan sebelum makan doa, bukan. Yang afdalnya makan kurma, minum air seteguk, doa, baru makan nasi. Itu yang afdal. Ada orang doa dulu belum makan. Jangan makan lagi, doa dulu. Doa pula macam-macam. Macam-macam doa dia boleh doa. Tapi doa yang paling afdal ialah Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang paling afdal. Doa makan. Iya. Betul tak cakap tu. Yang orang baca tu doa rezeki. Doa rezeki. Allahumma barikana fima razaqna. Razaqna tu rezeki. Razaqna rezeki, bukan makan, bukan makan saja, bukan. Semua sekali. Allahumma bariklana fima razaqtana wa qina azabannar. Kami bersyukur atas rezeki yang Allah berikan pada hari ini. Rezeki. Bukan doa makan, bukan. Doa makan apa tu? Bismillahirrahmanirrahim. Itu paling afdal sekali. Sebab itu nak potong ayam pun baca bismillah. Nak potong ayam supaya ayam itu jadi halal, baca bismillah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Krak. Potong. Bismillah. Bismillah. Iya, betul kan? Betul lah. Baca bismillah aja. Bismillahirrahmanirrahim, makan. Kemudian doa tu bacalah. Kau doa lah nak makan tu. Doa lah sikit. Ya Allah, murahkanlah rezeki. Ya Allah, jadikanlah puasa kali ini puasa yang penuh dengan barakah. Ya Allah, temulah kami dalam bulan Lailatul Qadar. Sihatkanlah kami sepanjang 10 hari terakhir. Ya Allah. Ya Allah, temukanlah kami sekali lagi Ramadan yang akan datang. Ya Allah. Ya Allah, akhirilah Ramadan kali ini sehingga dosa-dosa kami terhapus. Ya Allah. Janganlah kami ini Ramadan berakhir tapi dosa kami masih lagi berlarutan. Ya Allah, hapuskanlah dosa kami. Ya Allah, hapuslah. Berakhirnya Ramadan, maka hapuslah dosa kami. Ya Allah, hanya padamu-lah kami mohon. Kamu pemurah, kamu penyayang. Ya Allah, kamu maha pemberi, kamu maha pemaaf. Ya Allah, kamulah aku sembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kamulah aku sembah dan kamulah tempat aku mohon pertolongan. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kasturi duha wallahu a'lam. Terima kasih.